السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat no? Dengar tuan, ke tak dengar? Ha? Master dia ni, master dia kuat sikit okey lah. Alhamdulillah. Ha? Nak azan ni? Azamnya elok lah. Tak apa. Ini balik apa? Baik ya? Baru sedap. Baru betul bukan masalah ni speaker lah benar ni. Baru okey tuan-tuan. Mana dia tuan-tuan punya setting cantik dah dalam tu. Jangan kacau lah. Dia kalau dah sedap ni. Memang ni lah ni, mikrofon lah. Tuan-tuan dah tukar pun 25,000 lah kat pek. Kok nanti ada duit boleh lah tukar mikrofon pula. Dia yang main apa, dia punya main tu tuan-tuan jangan kacau lah. Kalau dah cantik setting tu biar lah. Jadi dia akan tahan lama lah. Baik. Jadi insyaAllah tuan-tuan malam ni kita ini tuan-tuan guna untuk azan azan. Baik. InsyaAllah malam ni kita akan pergi kepada berkenaan dengan sirah kitab Rahiqul Maktum, tentang sirah Nabi SAW. Pada hari Rabu lepas, hari Sabtu lepas, kita bincang berkenaan dengan Sulamul Muhtadi. Ini sirah. Kat mana Imam? Kita berhenti di mana? Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Waraqah bin Naufal. Ini cerita permulaan wahyu tuan-tuan. Macam mana bila wahyu turun, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat bila wahyu turun. Baik. Jadi kita sambung. Kita dah bincang sebelum ni yang mana ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhalwat. Khalwat ni maksud dia berseorang diri tuan-tuan. Dia istilah khalwat Kita pun kadang guna agak istilah kan. Dia berkhalwat. Khalwat di sini maksud dia berseorang diri dengan perempuan. Tak ada mahram, ataupun perempuan itu berseorang diri dengan orang lain. Kita panggil khalwat juga tu. Khalwat kita tu maksud dia berdua-duaan tanpa ada mahram. Tapi khalwat makna yang lain adalah bersendirian, seorang-seorang. Jadi Rasulullah ni dia bersendirian seorang-seorang di Gua Hira. Rasulullah fikir tentang apa? Tentang kejadian langit dan bumi, tentang apa perbuatan masyarakat Arab jahiliah yang menyembah berhala. Tiba-tiba satu malam datang Jibril alaihi salam. Betul tak? Jibril datang peluk Rasulullah kuat-kuat. Dan Jibril kata apa? Iqra.
bacalah. Peluk kuat, itu lepas. Rasulullah kata ma ana biqari, saya tak boleh baca. Kemudian ulang lagi sekali, iqra, bacalah. Rasulullah peluk yang kedua ni lagi kuat daripada peluk yang pertama. Bacalah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ana biqari, saya tak boleh baca. Jibril peluk kali ketiga. Masa ni Jibril datang dalam rupa orang. Kali ketiga ni peluk sangat kuat sehingga baginda Nabi SAW hampir-hampir tak boleh nafas. Kuat dia peluk. Kemudian dia lepas. Dia kata apa? Iqra, bacalah. Kemudian Jibril sambung, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wahyu yang pertama kan. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan khalaqal insana min 'alaq, yang menjadikan manusia daripada sebuku darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah demi Tuhanmu yang amat pemurah. Ini kita bincanglah tuan-tuan, cerita sebelum. Jadi bila kejadian macam ni, maka baginda Nabi SAW takut. Nah, kita sebut dah bergetar. Yalah malam-malam tuan-tuan, tiba-tiba datang orang peluk. Kita lumrah manusia, kita takut. Lumrah hatta Nabi sekalipun, sebab Nabi Muhammad SAW dia manusia. Jadi Rasulullah dia ada sifat seperti mana sifat manusia. Sebab tu kita mengaji sifat. Ni bukan benda pelik tuan-tuan. Kadang-kadang orang dia pelik. Bukan. Ini sifat manusia tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan mengaji akidah, ada berapa sifat bagi Nabi? Ada 4 yang wajib, 1 yang harus. Betul tak? Wajib beriman semua. Kenapa dia letak yang harus ni? Sebab ada umat terdahulu yang tak beriman kerana sifat ni. Okey, yang pertama siddiq, amanah, tabligh, fatanah kan. Saya tak cerita tu tentang siddiq ni benar, amanah ni jujur, tabligh ni menyampaikan, fatanah ni bijaksana. Tidak ada nabi yang bodoh, tak ada. Semua bijak. Tapi yang kelima yang harus, Rasulullah bersifat dengan sifat basyariyah. Apa itu sifat basyariyah? Bersifat macam mana manusia biasa. Rasulullah tidur, Rasulullah ada sedih, Rasulullah ada marah, Rasulullah ada perasaan takut. Nampak tak? Itu manusia tuan-tuan. Sekalipun Rasulullah lah manusia yang paling berani sekali, tapi sebagai nama manusia ada perasaan tu semua. Rasulullah juga berkahwin, Rasulullah makan, Rasulullah minum. Wajib beriman tuan-tuan. Siapa yang tak beriman ni boleh, siapa kata Rasulullah tak macam tu, tak makan, tak minum, kacau akidah dia tuan-tuan. Sebab zaman dulu tuan-tuan, ada orang tak nak beriman dengan Rasul. Tuan-tuan baca Quran, wa qalu ma li hadzal rasul yaqulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq laula unzila alaina malakun. Kata apa? Kata orang dulu-dulu tuan-tuan yang tak mau beriman dengan Nabi, dia kata apa? Takkanlah ni Nabi, takkanlah ni pesuruh Allah. Dia makan macam kita makan. Dia juga berjalan dekat pasar macam mana kita pasar, macam kita. Kalau betul, patutnya Allah Ta'ala turunkan malaikat. Allah Ta'ala jawab apa? Lau kana fil ardi malaikatun yamshuna mutma'inni lanazzalna minas sama'i malakan rasula. Allah Ta'ala jawab, kalau kat bumi ni yang duduk kat sini malaikat, Allah Ta'ala hantar utusan malaikat. Betul tak? Kenapa hantar manusia? Pasal manusia. Kalau hantar malaikat, katakanlah ni contoh, tak hantar manusia, hantar malaikat. Malaikat dia tak tidur, tuan-tuan tahu? Malaikat dia tak tidur. Dia tak perlu tidur. Malaikat tak makan, tak minum tuan-tuan. Malaikat bukan lelaki, bukan perempuan. Malaikat dia tak ada nafsu. Kalau tuan-tuan tengok di langit, dibuka hijab di langit tu, kenapa tuan-tuan pernah fikir kan, kenapa langit luas? Bumi ni kecil tuan-tuan. Bumi ni umpama langit, Allah, tak tahu nak kata macam kuman je kot. Kecil lagi tuan-tuan. Alam semesta ni sangat luas. Keluasan alam semesta ni kita tak tahu hujung dia. Langit dah tuan-tuan. Apa itu langit? Selain pada langit, selain pada bumi tu langit. Tu tuan-tuan tahu istilah dia. Maksud dia matahari, bintang, Pluto, segala planet, Marikh, Zuhal, segala jenis planet ini namanya langit. Dia duduk dalam langit. Pasal apa langit luas? Pasal langit itu tempat malaikat tuan-tuan. Bukan tempat kita. Tuan-tuan tahu di angkasa lepas bau dia macam apa? Bau dia macam ikan hangus.
Bau dia macam bau apa? Benda-benda yang hangus. Itu angkasawan dah cakap. Depa kalau keluar ke angkasa lepas, baju tu akan bau macam benda yang terbakar. Itu bau angkasa lepas. Jadi kenapa luahnya langit? Itu tempat malaikat. Kalau dibuka hijab, ada malaikat yang sedang rokok. Dah beribu tahun dia rokok. Dia tak sakit tuan-tuan. Kita kalau rokok lama tuan-tuan, jangan lama sangat. Junam ke bawah. Sujud lama, tahajud. Tidur terus. Saya lama. Malaikat dia tak macam tu. Dia rokok lama, tak ada masalah. Sujud lama, ada yang sujud, ada yang berdiri dah beribu tahun, mungkin dah bilion tahun. Itu kejadian malaikat. Kalau malaikat menjadi rasul, orang akan kata apa? Hang bolehlah semayang, hang kan malaikat. Betul tak? Hang mana ada penat sakit lutut? Kami manusia ada sakit lutut, letih tidur. Oh, dia kata-kata macam tu pula. Sebab tu Allah Ta'ala hantar yang menjadi rasul ni manusia, yang mana ada sifat seperti mana manusia. Jadi jangan pelik apabila Rasulullah ni Jibril datang peluk dan Rasulullah gemetar, bergetar. Macam tuan-tuan lah, tuan-tuan tak pernah tengok satu benda, tuan-tuan akan takut. Betul tak? Malam ni tuan-tuan balik, tuan-tuan tidur, jaga tengah malam, tengok-tengok ada pocong sebelah. Takut tak tuan-tuan? Ha? Kita takut? Takutlah, biasanya takutlah. Betul tak? Takutlah. Tapi kalau dah tiap-tiap malam dia mai, tuan-tuan takut tak? Tuan-tuan tak takut? Saya tuan-tuan baru penampak lagi. Betul tak? Ni tiap malam mai kacau. Betul tak? Sebab kita jarang, kita jadi takut. Orang takut pocong. Tapi kalau tuan-tuan pergi pasar pagi, tiap-tiap pasar pagi ada pocong, tuan-tuan takut tak? Pergi pasar je ada je pocong, niaga ikan, tuan-tuan takut tak? Takut apa tiap-tiap pagi duduk tengok? Kita takut pasal kita tak biasa. Memanglah takut. Lumrah manusia dia takut. Jadi tuan-tuan, itu biasa lah. Sebab ada orang kadang-kadang saya tengok, ada orang dia beritahu Rasulullah ni macam dah macam malaikat dah. Takut pun tak ada, macam dah level macam tu dah. Sedangkan Rasul bersalah tu. Rasulullah juga ada isteri. Rasulullah juga bersama dengan isteri dia. Malah pernah turun wahyu ketika Rasulullah dalam selimut dengan Aisyah radhiyallahu anha. Baik, kemudian kita bincanglah. Jadi bila Rasulullah takut, maka Khadijah buat apa? Mula-mula Rasulullah yang kita dah bincang, Khadijah pujuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambungan hari ini Khadijah bawa Nabi bertemu dengan sepupu dia. Sambungan hari ini lah. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid darin, kata orang Khadijah mengajak Nabi sallallahu alaihi wasallam bertandang ke rumah sepupunya Waraqah bin Naufal. Ini sepupu Khadijah. Waraqah bin Naufal ni orang alim besar. Dia beragama apa? Dia beragama Kristian. Sebelum Islam dia Kristian. Kristian ni tuan-tuan, orang apa agama ni lah, Kristian. Dia sebut Kristian ni dia ada banyak tuan-tuan. Dia ada Protestan, dia ada Katolik, dia ada Ortodok, macam-macam mazhab tuan-tuan. Tapi dulu-dulu tuan-tuan, ajaran Nabi Isa yang sebenar, orang panggil Kristian juga dulu. Tapi ajaran Nabi Isa yang sebenar, Nabi Isa tu bukan anak Tuhan. Tuan-tuan pernah baca, saya tahu tuan-tuan pernah tengok di YouTube, tuan-tuan juga mungkin pernah baca. Ajar yang menganggap Nabi Isa anak Tuhan ni 500 tahun setelah kewafatan Nabi Isa. Betul tak? 500 tahun setelah kewafatan Nabi Isa. Yang mana di Nisia yang ada persidangan kan, yang ada sebahagian pengikut ajaran Nabi Isa ni mengatakan Nabi Isa bukan Tuhan. Nabi Isa ni pesuruh Allah, messenger of God, pesuruh Allah. Satu lagi kata yang Paulus tu yang jahat lah tuan-tuan. Paulus ni yang merosakkan ajaran Nabi Isa. Dia mengatakan Nabi Isa ni anak Tuhan, bersatu dengan Tuhan. Paulus tu, Paul jahat tu, yang jahat tu. Jadi bila depa duk bergaduh, ketika bergaduh, maka Hercules, apa orang panggil, inilah ketua kerajaan apa, Hercules ni ketua kerajaan Rom. Dia panggil ulama-ulama pengikut Nabi Isa lah, datang ke istana dia, debat. Ni cerita lama ni, Nabi Isa dah meninggal dah. Waktu Nabi Isa meninggal, orang tak anggap dia anak Tuhan. Di persidangan tu bincang panas. Maka ni pengikut Nabi Isa yang sebenar, ikut ajaran Nabi Isa yang sebenar. Nabi Isa bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, dia adalah pesuruh Allah. Satu lagi ajaran mengatakan Nabi Isa tu anak Tuhan. Bincang dalam persidangan Nisia. Kita boleh tengok, ada baca tulisan kan. Bincang-bincang, masalahnya Hercules telah memilih pandangan yang mengatakan Nabi Isa anak Tuhan.
Malang lah tuan-tuan. Maka mana-mana paderi-paderi yang mengikut ajaran Nabi Isa yang sebenar ni, maka mereka ditangkap dan dibunuh. Jadi ajaran yang mengatakan Nabi Isa anak Tuhan menjadi ajaran yang orang panggil standard lah, yang telah diterima oleh kerajaan Rom pada masa itu. Yang Waraqah bin Naufal ni dia pengikut agama Kristian, bukan hak yang tu. Agama Kristian yang mana? Yang hak sebenar. Nah, ajaran Nabi Isa yang sebenar, yang tidak mensyirikkan Allah Azza wa Jalla. Baik. Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza baru memeluk agama Kristian sebelum kedatangan Islam dan pernah menulis Injil dalam bahasa Yahudi. Ini orang Arab nah, tapi masuk Kristian. Tapi hebat tak hebat, dia tulis Injil dalam bahasa Yahudi. Alim lah ni. Dia masuk Kristian dan dia tulis Quran dengan dalam bahasa Yahudi. Dia seorang yang tua lagi buta. Dah tua dah dan buta. Khadijah memberitahunya, wahai sepupuku, dengar apa yang hendak disampaikan oleh anak saudara kamu ini. Ini Nabi Muhammad SAW. Maka kata Waraqah, wahai anak saudaraku, apa yang anda lihat? Lalu kata baginda Nabi SAW, apa yang berlaku kepadanya. Rasulullah pun cerita, yang cerita Jibril tadi tu, peluk, suruh baca kan, Iqra, peluk lagi. Bila cerita ni sampai pada Waraqah, maka Waraqah pun berkata, itulah namus. Namus ni Jibril dalam bahasa dululah. Jibril, merujuk pada Jibril alaihi salam. Jadi Jibril dalam bahasa kita panggil Jibril lah tuan-tuan, ataupun dalam bahasa lain dipanggil namus. Malaikat yang diamanahkan membawa risalah ghaib. Tuan-tuan, semua Nabi perantaranya Jibril alaihi salam. Semua Nabi, semua Nabi Jibril alaihi salam menjadi perantara menyampaikan wahyu, kecuali satu Nabi, dia tak guna Jibril. Nabi apa tuan-tuan? Nabi Musa. Nabi Musa kan dia bercakap dengan Allah tuan-tuan. Malah kitab Taurat tu Allah Ta'ala yang tulis bagi dia, siap daripada Allah Azza wa Jal kepada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa dia satu-satunya Nabi, dia tak melalui Jibril, dia bercakap terus di Bukit Tur Sina di Mesir. Itu Nabi Musa alaihi salam. Baik, jadi ada pun Nabi-Nabi lain semua Jibril datang. Pasal apa Jibril datang? Kerana Jibril lah malaikat yang paling agung sekali. Malaikat kan ada banyak kan. Kita tahu ada berapa malaikat? 10, betul tak? Yang wajib kita tahu. Jibril nombor 1, Jibril. Namus ni lah Jibril. Nombor 2, siapa nombor 2 tuan-tuan? Dari segi martabat kedudukan, paling agung Jibril. Malaikat paling hebat Jibril, ketua para malaikat Jibril alaihi salam. Dia seorang ni. Nombor 2 Mikail. Mikail nombor 2. Mikail. Nombor 3 Israfil, yang tiup sangkakala. Tapi kita bab malaikat ni tuan-tuan, kita beriman saja. Kadang ada orang tanya soalan, Ustaz, Jibril kerja dia menyampaikan wahyu, sekarang ni wahyu dah tak ada, Jibril buat apa? Orang tanya macam tu pula. Duduk saja, tak aci lah dia mengkira lagu tu. Malaikat ni kerja dia beribadah pada Allah. Di samping ada tugas-tugasan dia yang lain. Kerja malaikat ni beribadah pada Allah. Ada yang rokok, sujud. Jibril sekarang buat apa? Beribadah pada Allah. Memuja Allah Azza wa Jal. Jibril, Mikail, Israfil meniup sangkakala pun sama. Tak tiup-tiup sangkakala lagi kan. Buat apa? Beribadah pada Allah, bertasbih memuji Allah Azza wa Jal. Itu kerja malaikat. Kemudian lepas Israfil, Israel. Lepas tu Munkar, Nakir, Munkar, Nakir. Dah berapa dah tuan? 6 lagi. Raqib, Atid. Dah 8, betul tak? Lagi apa lagi? Balik Ridwan, betul tak? Ridwan. Tuan-tuan bisa dengar Zabaniyah. Malaikat dalam syurga tu ada banyak, tapi ketuanya Ridwan. Malaikat yang apa? Malaikat yang jaga neraka banyak, dia panggil Zabaniyah. Saya dengar Zabaniyah. Sanad'uz Zabaniyah. Zabaniyah tu malaikat yang uruskan azab, terutama di padang mahsyar dan di neraka. Ketua dia Malik. Muka memang tak senyum.
Nah, baik. Ada lagi malaikat, banyak lagi malaikat. Banyak malaikat. Ada malaikat hafazah, ada malaikat yang duduk di langit beribadah. Tapi yang 10 itulah yang paling agung. 10 itu yang paling hebat. Baik, jadi tuan-tuan, itu Jibril. Jibril bertemu dengan semua rasul yang dikirimkan Allah kepada Nabi Musa. Maksudnya kata apa? Kata ni Jibril jumpa Nabi Musa, tapi bukan untuk menyampaikan Taurat. Ini cerita wahyu-wahyu yang lain. Adapun Taurat, Nabi Musa dapat melalui Allah Azza wa Jalla dengan apa? Secara apa? Secara langsung. Baik. Kemudian, alangkah baiknya kalau aku masih muda. Aku harap akan masih hidup dalam tempoh itu di mana orang ramai akan datang menemuimu. Jadi kata Waraqah, kalaulah aku muda lagi, sebab nanti ramai akan datang ke hang. Ni bukan datang apa? Datang lawan. Waraqah kata kalaulah aku muda lagi. Baik. Kemudian apa kata Nabi SAW? Baginda berkata, adakah mereka akan menghalau aku, menyingkirkan aku? Apa kata Waraqah? Dengan tegas Waraqah berkata, siapa juga yang datang dengan membawa sesuatu seperti kamu bawa akan dilayan sebagai musuh. Lumrah tuan-tuan. Hatta dunia pun begitulah tuan-tuan. Siapa yang nak menyampaikan kebenaran, jangan mencari keredaan manusia. Bolehlah. Ini lumrah. Siapa, tuan-tuan baca kisah Nabi tuan-tuan. Kisah Nabi, betul kata Waraqah ni. Ada tak Nabi yang dia berdakwah, orang bentang kapek kat dia? Mainlah. Ada tak? Tak. Orang lawan habis-habisan. Habis-habisan orang lawan. All out, orang putih kata. Nabi apa yang dia tak lawan? Semua Nabi dia lawan. Nabi Nuh dakwah punya lama, tak ada orang lawan Nabi Nuh. Paling lama dakwah 950 tahun. Sebut dalam Quran kan, 950 tahun. Yang beriman banyak mana? 82. Tiap-tiap hari orang kata apa? Gila, bodoh, orang kata sihir. Bayangkan 950 tahun. Dahsyat. Sampai Allah hancurkan semua. Pasal apa hancurkan semua? Sebab yang ada tu memang tak mau beriman dah. Nabi apa lagi? Nabi Ibrahim sampai dia bakar dia. Nabi apa? Nabi Isa sampai dia nak bunuh dia. Tapi Nabi Isa selamat. Yang ganti dia pengikut dia. Nabi yang sampai merajuk tuan-tuan. Nabi apa yang merajuk? Bahasa kita merajuk lah, kita panggil. Dia merajuk, sedih. Nabi apa? Yunus. Mughadiban, dia pergi dalam keadaan dia marah. Merajuk lah, kalau bahasa kita merajuk lah. Tuan-tuan, 34 tahun. Ni bukan senang tuan-tuan. 34 tahun Nabi Yunus berdakwah di Ninawa tu, di Iraq tu. 34 tahun berdakwah Ninabeh. Yang beriman 2. 34 tahun tuan-tuan. Yang beriman 2. Bukan lama 34 tahun ni. Bukan macam kita tuan-tuan. Kita kalau bosan keluar saat pergi berjalan Korea ke, betul tak? Tepi jalan Cameron ke, dia bukan macam tu. Rasul ni duduk tempat tu, dia tak keluar, dia duduk situ je dakwah. Macam Rasulullah untuk sekalian alam kan. Nabi-nabi dulu bukan begitu. Nabi-nabi dulu dia bagi umat-umat yang tertentu, penduduk-penduduk tertentu. Rasulullah tak, kepada seluruh alam. Bayangkan Nabi Yunus duduk di tempat dia, tiap-tiap hari orang duduk kata bodoh, gila, sesat, tak kecil hati ke tuan-tuan. Lari meninggalkan kampung dia sampai ditelan ikan nun, betul tak? Telan ikan nun 40 hari 40 malam duduk dalam laut perut ikan nun, dalam kegelapan perut ikan nun, dalam kegelapan lautan, dan di dalam kegelapan malam. Dahsyat tuan-tuan. Nafas pun tak boleh sangat. Kata Allah dalam Quran, kalaulah Nabi Yunus ni tidak berzikir, apa? La labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau Nabi Yunus duduk dalam perut ikan nun ni tidak bertasbih pada Allah, Allah Ta'ala akan biarkan Nabi Yunus dalam perut ikan nun sampai hari kiamat. Tapi Nabi Yunus bertasbih, betul tak? Dia sebut apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Yunus baca itu
40 hari 40 malam barulah dilepaskan. Tuan-tuan, nak ceritanya apa tuan-tuan? Semua nabi, semua rasul, tak ada yang berdakwah senang. Atau orang yang menyampaikan kebenaran tuan-tuan. Kalaulah di mana-mana lah tuan-tuan jumpa di kampung ke, di tempat mana-mana ke, di bandar ke, yang ada benda yang salah, akidah yang salah ke, amalan yang salah ke, perbuatan yang salah ke, pengurusan yang salah ke, kalau kita nak betul memang teruk kita. Dia akan hasut orang lain, dia akan ajak tim lawan kita. Orang yang dia kena, dia akan gunakan segala kemampuan dia, segala pengaruh dia, hasut orang lain. Dia akan lawan habis-habisan. Lumrah tuan-tuan. Seluruh dunia macam tu, setiap masa, setiap tempat, begitulah kita hadapi. Kecuali kita ikut dia. Ikut dia senang. Dia ada kuasa, dia ada pengaruh, ikut dia senang. Hidup senang. Tapi di sisi Allah bagaimana? Baik. Jadi tuan-tuan, kata Rasulullah, Waraqah jawab dengan tegas, tidak ada yang bawa melainkan dia dianggap sebagai musuh. Sedangkan Rasulullah ni sebelum dia jadi Rasul, orang sangat sayang dia, betul tak? Orang panggil dia Al-Amin, tak pernah tipu. Bila Rasulullah jadi Rasul, teruk kena tuan-tuan. Orang kata penipu, orang kata gila, orang kata macam-macam lah tuan-tuan. Tukang sihir, tukang tilik, segala perkataan yang buruh boleh kata, dia berkata. Baik, kemudian, tetapi sekiranya aku masih hidup sehingga kini, aku sesungguhnya tetap menyokong anda. Kalau Waraqah kata, kalaulah aku hidup, waktu kamu nanti ditentang habis-habisan, aku akan menyokong kamu. Tapi Waraqah ni dia tak sempat lah. Dia mati. Beberapa hari kemudian Waraqah mati dan wahyu pun lenyap. Wahyu lenyap ni maksudnya wahyu tak turun dalam tempoh masa yang lama. Itu makna dia. Baik, jadi tuan-tuan, Waraqah bin Naufal meninggal. Jadi Waraqah ni ahli syurga ke bukan? Itu perbahasan. Majoriti ulama sebut, boleh kata memang dia lah, Waraqah ni ahli syurga lah. Kan dia beriman dengan Rasulullah. Betul tak? Dia jelas ni, dia beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Waraqah ni memang ahli syurga lah, sebab dia beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma dia tak sempat nak menolong dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut Imam Tabari dan Ibnu Hisham, Rasulullah tidak lagi pergi ke Gua Hira selepas kedatangan wahyu yang memeranjakkan. Jadi Rasulullah tak pergi Gua Hira lah. Setelah Jibril datang peluk 3 kali, tak pergi Gua Hira lah. Tetapi beberapa hari kemudian baginda kembali ke sana dan meneruskan amalan berkhalwat. Tapi beberapa hari tu, beberapa hari Rasulullah tak pergi, kemudian Rasulullah pergi balik. Rasulullah berkhalwat. Selepas itu baginda kembali ke Mekah dan Tabari melaporkan peristiwa itu. Baik. Jadi cerita bawah ni tuan-tuan, yang kita nak cerita ni lagi lah, bila wahyu turun, wahyu lama tak turun. Mula-mula wahyu turun, lepas tu wahyu berhenti. Lama berhenti. Sampai Rasulullah jadi risau, apa sebenarnya yang berlaku. Sebab mula-mula main sekali Iqra' tu, lepas tu berhenti lama berhenti. Selepas menceritakan kedatangan wahyu, Nabi Muhammad SAW berkata, aku tidak pernah membenci siapa lebih daripada seorang penyair atau si gila. Rasulullah tak pernah benci siapa pun, kecuali yang Rasulullah tak apa berkenan ni penyair dengan orang yang suka kacau dia lah. Gila ni merujuk pada orang yang suka dakwah kacau dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak sanggup melihat kedua-dua mereka. Aku tidak akan beritahu mereka dari kalangan Quraisy mengenai wahyu. Kepada siapa? Kepada penyair dan orang-orang yang mengacau dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tak bagi tahu lagi pasal wahyu ni. Sebab dakwah nanti kemudian tuan-tuan, bila turun ayat ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir, barulah Rasulullah kena dakwahkan kepada orang lain. Baik. Jadi Rasulullah tak bagi tahu siapa-siapa. Aku akan mendaki gunung dan akan menghumban badan aku ke bawah lalu mati. Cara begini melegakan aku. Ini sahih tuan-tuan. Yang mana bila datangnya wahyu, kemudian wahyu berhenti lama. Bila berhenti lama, Rasulullah dalam keadaan yang kebingungan. Jadi benda apa ni? Mula-mula datang wahyu, kemudian berhenti wahyu. Betul ke ni? Aku ni pesuruh Allah.
Maka Rasulullah bercita-cita, kalaulah aku pergi ke gunung, aku terjun gunung, selesai masalah. Pusing dalam fikiran dia. Baik. Kemudian lalu aku pun cara begini, tetapi pada separuh jalan ke gunung untuk berbuat begitu, aku terdengar suara dari langit berkata. Bila Rasulullah pergi je ke gunung, tiba-tiba dengar suara daripada langit. Di sini menunjukkan tuan-tuan, Rasulullah juga manusia yang ada perasaan. Yang kedua, di sini menunjukkan Rasulullah ni memang betul-betul Rasul. Bila Rasulullah pergi dalam perjalanan, maka Rasulullah dengar di langit yang berkata, wahai Muhammad, kamu adalah pesuruh Allah dan aku adalah Jibril. Dengar suara di langit bergema. Tak pelik pun tuan-tuan. Tuan-tuan biasa dengar suara malaikat tak? Dalam hidup tuan-tuan pernah dengar suara malaikat tak? Pernah? Pernah. Mana tak pernah? Pernah. Imam pernah dengar suara malaikat, Imam? Pernah. Tuan-tuan tak pernah dengar ke? Pernah. Saya pernah bagi tahu tuan-tuan kot. Tuan-tuan pernah dengar suara malaikat? Saya pernah dengar. Bila kita dengar suara malaikat? Dia bukan melawak ke kiasan, betul-betul suara malaikat real. Bila kita dengar suara malaikat? Masa hujan. Hujan. Tuan-tuan, buruh tuan-tuan dengar tu suara malaikat lah. Ini bukan saya cakap, ini disebut di dalam hadis sahih tuan-tuan, tapi jarang kita dengar kan. Yang mana orang Yahudi jumpa Rasulullah SAW, tanya dekat Rasulullah, apa itu barq? Ini halilintar buruh. Kata Rasulullah SAW, malakun muwakkalun bis sahab. Malakun min malaikatillah muwakkalun bis sahab. Itulah guruh halilintar. Bila orang Yahudi tanya Rasulullah ni, orang Yahudi nak uji, sebab maklumat ni dah ada dalam wahyu terdahulu, dalam Taurat dan Injil dah ada dah. Sebab tu dia tengok Rasulullah ni betul Rasul ke bukan. Jawab soalan ni. Dia ada 3 soalan, saya tak nak cerita semua, panjang tuan-tuan. Tapi salah satu soalan dia bertanya, apa itu guruh? Sebab maklumat ni dah ada dalam kitab Taurat dan Injil. Maka Rasulullah kata, guruh adalah salah satu daripada malaikat Allah yang ditugaskan menguruskan awan. Itu guruh tuan-tuan. Kemudian orang Yahudi tanya lagi, yang kita dengar tu apa? Tuan-tuan, saya dengar guruh kan, gedebam tu. Sambungan tadi Rasulullah kata, guruh adalah malaikat yang ditugaskan menguruskan apa? Awan. Fi yadihi, di tangan dia, makhariqun min makhariqin nar. Di tangan dia ada pencakar daripada pencakar api. Tuan-tuan tengok tak pencakar? Kita tak nampak? Yang tuan-tuan tengok kat langit itulah yang hebat tu tuan-tuan. Tuan-tuan tahu kalau di guruh tu, sekali tuan-tuan tengok di langit ada halilintar kan, bila dia lalu je, kawasan yang dia lalu tu dalam beberapa saat panas dia sampai 60,000 darjah Celsius. Kalau tuan-tuan ada kat situ, cair tuan-tuan. Ada pun kapal terbang dia lalu tak ada masalah, sebab dia ada konduktor haba, dia lepaskan haba kapal terbang. Jadi tuan-tuan nak ceritanya, yang tuan-tuan tengok kat langit tu kan, yang bercakar-cakar tu kan, itulah pencakar yang berada di tangan malaikat tu. Contoh ni kita bukan cerita Jibril ni, Jibril lagi hebat. Ini kita cerita apa? Malaikat yang uruskan awan ni, bukan cerita Jibril. Jibril lagi hebat. Kemudian orang Yahudi tak puas hati tanya, yang kita dengar tu apa? Gedebam. Tuan-tuan pernah duduk rumah tak? Duduk rumah, guruh kat sebelah, rasa bergegak rumah. Pernah ke tak pernah? Nah kan, berdentum rasa bergegak. Kata Rasulullah, sautahu, yang kita duduk dengar gedebam tu, itulah suara dia. Tuan-tuan nak dengar suara malaikat? Itulah suara malaikat. Kita bincang lah sebelum ni, kata silap saya lah. Tak pernah lagi noh. Sebab tu kena ingat, kita masuk kubur, malaikat bukan penangkir tanya, bukan tanya soalan yang pertama ya, bukan macam tu. Ma rabbuka? Macam tu senanglah tuan-tuan. Jawab salah, okey, cuba lagi, bukan macam tu.
Sebab tu kita baca hadis malaikat munkar nakir, soalan dia, suara dia macam apa? Guru kan? Dia bukan tanya ma rabbuka, relax kan, bukan begitu. Dia ma rabbuka ni berdentung kubur tu, bergoncang kubur tuan-tuan. Ma rabbuka bergegak kubur tuan-tuan, suara dia tu macam tuan-tuan dengar guruh, dahsyat lagi dalam tu. Yalah guruh ni pasal luas, ni dalam kubur tuan-tuan, suara dah lah macam guruh. Macam mana dahsyat dia. Munkar nakir ni tuan-tuan, dia tak kira orang, tuan-tuan baik ke tuan-tuan jahat. Nabi lain lah, Nabi memang tak ada lah tuan-tuan benda ni, orang biasa tuan-tuan. Munkar nakir ni kalau kita baik ke jahat, dia mai sama. Rupa dia macam mana? Rupa mata dia macam pancaran halilintar mata dia. Suara dia macam guruh. Sekalipun kita orang baik, sekalipun kita orang yang rajin baca Quran, berzikir, macam itulah rupa dia. Jangan main-main tuan-tuan. Janganlah malas beramal tuan-tuan. Nah, sekali dia tanya soalan ma rabbuka tuan-tuan, macam mana tuan-tuan? Ma rabbuka, bergegang habis tuan-tuan. Itu yang sebut dalam Quran, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Ayat ni kalau tuan-tuan tengok macam pelik sikit. Tengok tafsir kita faham lah. Yusabbitullahu alladhina amanu, Allah menetapkan keimanan, keyakinan orang yang beriman. Fil hayati dunya, ketika di dunia. Kita fahamlah waktu kat dunia Allah Ta'ala kukuhkan akidah kita. Yang peliknya wafil akhirah, di hari kiamat. Dah mati dah. Ulama tafsir sebut yang kata yusabbitullahu alladhina amanu fil hayatid dunya ni, ketika mana hidup di dunia Allah Ta'ala, kalau kita beramal ikhlas tuan-tuan, kita semayang ikhlas, kita buat baca ikhlas kerana Allah Azza wa Jal, Allah Ta'ala akan kukuhkan kita dengan keimanan kita ketika mana kita di dunia, terutamanya waktu nak mati tuan-tuan. Kalau waktu nak mati, waktu tu jin akan datang, iblis, syaitan akan datang hasut. Masa tu sangat getir tuan-tuan, kita memerlukan bantuan Allah. Sebab kadang-kadang dia main dalam rupa, tuan-tuan mungkin ayah dah meninggal, ada mungkin tuan-tuan mungkin ada yang isteri yang dah meninggal. Itu yang syaitan guna. Tuan-tuan meninggal, syaitan main dalam rupa ayah tuan-tuan yang dah meninggal. Tuan-tuan, orang lain tak nampak, tuan-tuan je nampak. Ini bukan main-main, ini betul-betul tuan-tuan. Semua orang yang nak mati, dia akan lalui benda ni. Sebab tu kalau tuan-tuan baca dalam kitab tasawuf, ulama-ulama sekalipun sangat-sangat takut ketika mana sakaratul maut. Siapa sini tuan-tuan kata, ikutlah ajaran aku, confirm masuk syurga, confirm sesat dia, confirm sesat. Orang lagi mengaji, lagi tawaduk, lagi takut nasib kita, lagi tak berani tuan-tuan nak belagak, sombong diri. Jadi tuan-tuan, dia main tuan-tuan, bila kita nak mati, dia akan main dalam rupa orang yang kita sayang. Katakan ayah kita dah meninggal, dia main, dia kata kat kita, ni Mat, ayah dah meninggal dah, ayah menyesal sungguh. Rupanya kat sana yang betul agama Hindu. Dia nak jawab, hang mati Islam, hang kena seksa kat sana. Nak jawab apa tuan-tuan? Tuan-tuan pun, betul ke ayah? Sudah. Hang nak selamat, masuklah agama Hindu. Itu kita kata tuan-tuan, orang yang tak semayang, orang yang tak lakukan ibadah, kita tak kata dia mati kafir, tak boleh. Dia semua kita anggap Islam. Tapi kalau macam tu ibadah, macam mana nak berhadapan dengan syaitan waktu nak mati tu? Saat ni kalau jadi Hindu ke, jadi Kristian ke, orang bukan tahu, orang urus macam Islam, betul tak? Kita mana tahu. Tapi di sisi Allah rosak akidah dah. Siapa yang masa tu terima, syaitan kata masuk agama Hindu, dia masuk, dia mati Hindu. Walaupun kita tanam di perkumpulan Islam, mana kita tahu. Ini berat tuan-tuan. Kadang-kadang tuan-tuan, ataupun dia kata rupa-rupanya Nabi Muhammad tu bukan Nabi. Nabi sebenar Sayyidina Ali. Tu dia tuan-tuan. Dia main pusing ke situ pula. Tuan-tuan kata, betul ke? Out terus. Jangan main-main tuan-tuan, berat benda ni. Ataupun rupa-rupanya Nabi Muhammad tu bukan Nabi. Ataupun Quran sebenarnya tak betul, kita terima habis. Jaga-jaga tuan-tuan. Sebab tu siapa yang beriman, beramal, waktu nak mati Allah tolong dia.
Jangan malas beribadah tuan-tuan. Dan tuan-tuan percayalah tuan-tuan, banyak saja orang yang nama je Islam, tapi ada saja yang mati dalam keadaan bukan Islam. Sekalipun kita sembahyang jenazah dia, kita bawa dia ke kubur, tanam, talqin, ada sahaja yang terkeluar akidah dia kerana hasutan syaitan tadi tu. Beratlah tuan-tuan. Sebab tu sangat-sangat takut waktu nak mati. Ni bukan main-main, serius. Sebab tu doa pada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, dalam kubur yang fil akhirah tu, Allah Ta'ala menetapkan keimanan kita di dunia ni, waktu kita hidup dan waktu kita nak mati tu. Wa fil akhirah ni adalah ketika muka Nakir tanya soalan tu. Sebab yang ni bukan main-main takut tuan-tuan. Kita dah rajin ibadah, baca ilmu dan sebagainya, tapi tiba-tiba datang malaikat ni menakutkan. Ma rabbuka. Kita dah lah seorang-seorang. Allah Ta'ala tolong tuan-tuan. Macam mana bila tanya ma rabbuka, kita jawab Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Wa ma nabiyuka, nama nabiyuka ni bergegak kubur tu, dengan suara dia, dengan mata dia macam halilintar tu. Kita kalau Allah Ta'ala tolong tuan-tuan boleh jawab Muhammad Nabihi, Muhammad Nabiku. Wa ma imamuka, apa ikutanmu, panduanmu. Kalau Allah Ta'ala tolong kita boleh jawab Al-Quran imami, Quran lah panduan aku, imam aku. Yang keempat, wa ma qiblatuka, apa kiblat kamu. Kita boleh jawab Kaabah kiblat aku. Sebab tu kalau hafal boleh tak tuan-tuan? Hafal, beramal malah api hafal. Ma rabbuka Allah, ma nabiyuka, boleh tuan macam tu. Ada orang hafal tuan, ada orang hafal. Datin-datin di Kuala Lumpur, Ustaz Ismail kamu saya cerita, meninggal pun dia rahimahullah. Di Kuala Lumpur tu ada datin-datin, datuk-datuk yang kaya-kaya jumpa Ustaz Ismail kamu. Ustaz, soalan muka Nakir apa nah jawapan dia? Nak hafal. Oh, main hafal senanglah tuan-tuan. Muka Nakir tanya soalan, ma rabbuka. Macam tu ya. Soalan dah tahu. Macam tu ya. Ini bukan begitu. Nah. Mana ni tuan-tuan? Isyak belum? Isyak masuk ah? Abang berhenti kat mana ni bang? Buku saya lain. Jadi sikit gitu tuan-tuan. Jadi Rasulullah dengar suara di langit, wahai Muhammad, kamu adalah pesuruh Allah, aku Jibril. Lalu aku memandang ke langit dan ternampak Jibril menyerupai manusia yang menjejak kakinya di ufuk. Nampak Jibril nampak kaki Jibril di ufuk, kepalanya di langit, tinggi. Tapi ini rupa orang tapi tinggi. Kaki di ufuk, kita tengok kat kaki langit kan, nampak kaki dia, badan dia tinggi ke langit. Nampak Jibril bercakap. Baik. Abang berhenti kat mana bang? Ada lah. Berhenti di situ lah bang. Cukup sekadar tu tuan-tuan. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan sebagainya. Jadi insyaAllah tuan-tuan, nanti kalau saya main ceramah yang ni lah tuan-tuan. Barulah best sikit tuan-tuan. Barulah macam macam guru tuan-tuan sikit. Nak kuat sikit. Jadi cukup sekadar tu, saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan sebagainya. InsyaAllah kita bertemu pada pelajaran yang akan datang. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum muslimin wa muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an tafarruqan wa ba'd tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna shaqiyya wa la mahmudan matula. Sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahil alamin.